mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadmu. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, apa kabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bersama dengan saya KC, dan kepada anda yang sedang menonton pasti akan tertanya-tanya kenapa tiba-tiba Malam Seram ada Malam Seram di pagi hari? Ini kerana semalam lah semalam saya terlajak perahu. Saya sebenarnya dah set alarm dah, dan saya bila saya bangun pukul 5.30 pagi, waktu saya memang selalu bangun, saya tengok alarm saya ni dia dah snooze. Saya tak dengar pun dia snooze, tapi dia akan terus snooze lah. Saya tak perlu tekan pun. Sampai pukul 5.30 tu dia masih lagi dalam keadaan snooze. Bayangkan saya punya kepenatan tidur tak boleh bangun kan. Jadi sekali lagi mohon maaf, semalam mungkin ada yang tertunggu-tunggu, sesuatu yang mungkin tak boleh dielakkan lah, apa nak buat. Inilah dia kadang-kadang ni kan, terlajak bro, macam mana. Jadi KC bersama dengan anda sekarang ini. Kalau anda sedang menonton, mungkin audionya agak lain sedikit ya. Ini kerana saya bukan berada di rumah, saya berada di studio saya. Ni sekejap saya tukar scene okey. Okay, kalau anda lihat, ni adalah studio saya, yang mana saya tengah live peace jadi saya berada dekat studio, dan ini ada ubat gigi kat situ lah, nak buat malu je. Jadi saya masuk rushing. Saya rushing tadi kan. Dah siapkan semua. Alhamdulillah saya kembali bersama dengan anda. Jadi ini adalah kerja saya ni adalah satu komitmen lah. Komitmen. Walaupun malam tak ada, kalau pagi saya sempat buat, saya sepatutnya lakukan, kerana dia tak boleh nak jadi seorang YouTuber ni. Kita adalah kita punya own boss. Jadi kalau kita malas, tak apalah semalam kita tidak akan pergi jauh lah. Jadi sebab tu saya selalu semalam memang tidak disengajakan. Saya terlajak perahu sampai jauh ke Pulau Tioman. Alhamdulillah dah balik ke Singapura ni. Jadi saya nak kongsi pengalaman. Sebelum tu semua boleh boleh dengar suara saya dengan jelas. Sekejap saya
pusing balik kepada kamera, main kamera. Okey. Jadi semua boleh dengar suara Casey dengan jelas. Kalau sudah boleh, Casey akan berkongsi pada pagi ini 1 jam sajalah 60 minit malam seram bersama dengan anda, malam seram di pagi hari. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, pengalaman yang pertama ni, ini datang daripada pengirim kita yang bernama Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, mana pula email saya ni dia. Nama saya Azim. Ni dah baca tempoh hari, minta maaf. Saya sambung kisah selanjutnya. Okey. Yang ini, hello Casey, hello, apa khabar semua? Khabar baik. Saya nak berkongsi satu kejadian. Sebelum tu izinkan saya perkenalkan. Nama saya Kak Hasnah. Kakak ni minat sangat dengan cerita seram. Sampaikan kakak follow Casey di YouTube ini. Terima kasih pada Kak Hasnah. Pengalaman kakak yang kakak nak kongsi dengan Casey ini dan juga para penonton malam seram, yang ini berlaku ketika kakak sedang bermain dengan anak-anak dekat ruang tamu. Masa tu rumah lama Casey, rumah lama kakak yang terletak di Bedok North. Dan kakak sedang bermain dengan anak-anak pada waktu malam, sekitar jam 9 lebih malam. Dan suami waktu tu baru saja keluar rumah untuk pergi ke kerja. Anak kakak 2 orang saja. Satu berusia 3 tahun, seorang lagi berusia 5 tahun. Sedang duduk dekat ruang tamu bermain-main dengan kakak sebelum mereka masuk ke bilik tidur. Jadi pada waktu tu mereka tidur agak lewat, kerana pada waktu petang mereka tidur sampailah agak lewat baru bangun. Jadi agak sukar untuk kakak tidurkan mereka. Kakak tahu sebabnya dah pernah terjadi macam ni kan. Apa nak buat? Jadi duduklah dekat ruang tamu bermain dengan anak-anak. Yang ini Casey, kakak sedang main goli dengan anak-anak. Ada goli-goli kecil ni. Kakak tunjukkanlah goli ni untuk buat kiraan berapa marble. Kakak konon-konon nak jadi cikgu lah 1 marble, 2 marble. Jadi anak ikut kira dengan kakak. Goli tu kakak memang simpan. Kalau dibiarkan nanti anak-anak buat main, takut masuk mulut. Jadi lazimnya kalau kakak nak mengajar mereka mengira, kakak akan keluarkan goli. Sebab goli ni dia warna-warni, jadi dia akan menarik perhatian anak-anak. Jadi kakak pun keluar, okey ni berapa marble ada dekat tangan ibu, kira 1 marble, 2 marble, kakak kira. Dan anak pun ikut kira sekali lah. Casey, apa yang berlaku waktu tu? Ini satu perkara yang amat menakutkan kakak. So selepas lebih kurang setengah jam kakak dengan anak-anak tengah buat kiraan kan. Dan waktu tu dah masuk jam 10 lebih malam. Tengah duduk ni, tiba-tiba kakak tanya anak kakak yang paling kecil lah. Kakak tanya dengan dia, okey ni tengok ibu kira 1 marble, kakak tepikan 4 goli. 4 goli. Kakak tepikan 1 marble, ikut ibu kan. 1 marble, dia pun ikut 1 marble. Macam gitu pula 2 marble, 3 marble. This one, ini apa? Cepat, berapa? Abang jangan ajar adik Ni berapa cepat? 1 marble, 2 marble, 3 marble. Tiba-tiba Casey, kakak dengar suara 4 marble. Ada orang sebut 4 marble, tapi kakak tahu itu bukan suara anak. Tapi kakak suspek itu adalah anak kakak. Sebabnya dalam rumah tu kita bertiga je. Cuma kita bertiga sahaja yang ada dekat dalam ruang tamu. Tapi itu bukan suara anak. Tapi kakak tahu tu anak. Kakak pusing, kakak cakap, abang, anak toleh tengok kakak. Kan ibu dah cakap jangan sampuk biar adik buat. Dan abang cakap, ibu bukan abang. Abang jangan bohong Ibu tak suka abang bohong-bohong. Kemudian anak diam. Anak terus main dengan marble yang ada dekat depan dia. So kakak kira lagi. Kali ni kakak ambil 3 goli. Kakak ambil 3 goli, letak depan anak yang 3 tahun ni. 1 marble, 2 marble. This one? Kakak tanya, this one? One more time, okay? 1 marble, 2 marble. Casey, tiba-tiba ada suara
3 marble. Kakak terus toleh tengok anak. Anak tengah kira ni. Tak mungkin dia. Kakak marah lagi. Abang, you ah. Kakak cakap dengan dia, masuk bilik sekarang. Pergi masuk bilik. Kakak marah anak lelaki kakak. Ibu, it's not me. Masuk bilik. Jangan nak bohong You wait. Tunggu dalam bilik. Lepas ibu ajak adik, ibu will scold you. Anak pun masuk bilik. Kan, masuk bilik. Kakak suruh duduk dekat dalam bilik. Casey kemudian, apa yang berlaku? Anak kakak dekat dalam bilik cakap, You count. Ibu scold me. Kakak tengok anak kakak tengah marah something atau sesuatu. Abang buat apa ni bang? Ibu, dia tengok luar, dia panggil, Ibu, dia yang kira, kata anak kakak dekat kakak. And then Casey, Kak Asnah cakap kakak pun cuba. Casey nak cuba ni. Adik, kakak ambil 2 marble. 1 marble. How many marble? Ibu's hand, how many marble? 1 marble. 2 marble. Bukan anak dekat depan. Kakak tengah tengok, bukan anak dalam bilik. Abang, keluar sekarang, keluar. Keluar, dia keluar. Siapa cakap tu bang? Anak kakak tunjuk. There, she's over there, kata anak kakak. Ya Allah Casey, macam nak putus jantung. Terus kakak ambil goli-goli tu, masuk dalam beg, simpan. Kakak duduk dengan anak-anak, buka buku mengaji Casey. Ajar anak baca mengaji Al-Fatihah. Kakak baca, ikut ibu baca sepanjang malam, sampailah dua-dua dah tertidur. Waktu tu dah nak dekat 11 malam, baru dua-dua dah mengantuk, dah tidur. Angkat satu-satu masuk bilik, kasih mereka tidur sampailah ke pagi. Siapa yang kira Casey? Anak cakap ada orang lagi, ada kawan dia yang kira. Selepas kejadian malam tu, kakak beritahu kisahnya. Suami kakak terus dengan segera tanpa berlengah dapatkan bantuan seorang ustaz datang ke rumah untuk membaca Yasin dan mengaji dekat dalam rumah kita. Alhamdulillah Casey, tidak ada gangguan yang menyusul. Cuma waktu itulah kejadian seram berlaku, ketika kakak baru saja pindah dekat rumah lama kakak yang terletak dekat kawasan Bedok North. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada Kak Hasna, betul Kak Hasna, betul. Kak Hasna berkongsi pengalaman yang dia kira-kira tiba-tiba ada orang sampuk pandai hantu tu cakap putih. Nak pandaikan anak, awak terpandaikan anak jin sekali. 1 marble, 2 marble, 3 marble. Tapi seram Sebabnya makhluk halus ni dia tak kisah pun bahasa apa pun Sebabnya macam-macam kan kita pernah nampak dalam filem-filem, kepercayaan bangsa lain. Orang hantu, ada hantu Arab, hantu Thailand, hantu Melayu, hantu India, hantu Cina, semua ada. Semua bangsa boleh kena rasuk sebab kita pernah tengok kan. Dan antara pengalaman yang ataupun filem-filem yang seram adalah antara filmnya dari Turki Sicin tu seram tu. Dia punya sampuk dia dahsyat. Okey, kita teruskan malam seram. Bersama dengan saya Casey. Yang ini pagi seram Pagi seram di malam hari. Semalam seperti yang saya katakan lah saya tidak dapat live kerana saya tak boleh bangun daripada dibuai alam bunian. Okey, kisah Kak Asna memang menarik sangat-sangat. Yang ini kiriman selanjutnya yang Casey ketengahkan. Ini datang daripada pengirim kita bernama Abdillah. Ya Abdillah. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Abdillah. Saya nak berkongsi kejadian seram ini ketika saya sedang berbasikal waktu malam seorang diri. Kejadian seram ni berlaku dekat kawasan Buangkok. Dulu kawasan Buangkok Drive ni bukan macam sekarang lah. Dulu waktu saya cycle dekat kawasan tu banyak rumah-rumah yang sedang dalam pembangunan. Maknanya rumah belum siap lagi, masih dalam construction site.
So saya ingat lagi, saya ni memang gemar berbasikal. Jadi saya pun keluarlah dengan basikal saya pergi cycling. Saya mula mengayuh basikal selepas isyak. Dalam pukul hampir 9 malam saya keluar. Dan lazimnya saya mengambil masa 90 minit hingga 2 jam lah, 90 minit. Sehingga mungkin lebih kurang dalam 2 jam baru saya akan pulang ke rumah. Dan waktu tu dah memang terlalu penat, berpeluh, mandi. Kalau tidur terus, KC memang sedap bangun pagi. Mengantuk pun hilang. Jadi betul saya satu hari nak cuba lah cycling awak 2 jam saya 2 minit. Cycling 2 jam habis lutut lenguh, peha lenguh, betis lenguh. Lama betul awak cycling Dan menurut beliau, gini kisahnya. Waktu tu saya ni sedang cycling lah dekat Buangkok Drive. Tengah cycle. And then saya ternampak ada seorang susuk tubuh seorang perempuan ni lah, tengah berdiri dekat tepi jalan. Jadi kemungkinan wanita ni sedang nak tunggu teksi lah. Tapi pelik pula kawasan tu semua tidak ada rumah. Rumah yang ada pun rumah dalam dibangunkan lah, dalam proses dibangunkan, tengah dibuat oleh pihak pembinaan. Dan perempuan ni diri dekat tepi jalan. Dia datang dari mana kan? So kemungkinan dia ada kedai dekat dalam ke, meniaga, ataupun dia ada kawan tinggal dalam ke, saya tak pasti. Tapi saya nampak ada perempuan ni sedang berdiri. Sekali pandang cara dia berpakaian ni, saya tengok dia macam ada unsur-unsur orang Thailand ke si. Cara dia berpakaian macam pakai pakaian tradisional orang Thailand. Jadi kemungkinan agaknya boyfriend dia tinggal dekat dalam, atau suami dia yang merupakan pekerja buruh buruh pembinaan daripada site yang saya cycle. So saya nampak diri dekat tepi. So saya kayu, and then setelah saya lepas wanita ni, saya pun toleh belakang. Dalam lebih kurang nak dekat 20 meter lah saya dah kayu. Saya toleh belakang untuk tengok lagi. Perempuan yang tadi diri di tepi jalan dah hilang. Hilang ke si? Saya rasa kemungkinan dia masuk balik dekat building site tu. Sebab daripada dia berdiri tepi road dengan building site punya entrance tu tak jauh ke si. Jarak dia lebih kurang dalam 10 meter, 15 meter. Mungkin waktu saya tengah kayu tu, dia pun pusing ke belakang dan masuk balik ke dalam site. Mystery solve. Tak ada benda yang menyeramkan lah. Tapi masih tertanya, perempuan tu buat apa kan? So saya terus cycle. Casey, satu lagi, bila saya berada dekat simpang trafik Casey, lampu dia walaupun warna merah menyala, saya tetap cycle teruskanlah mengayuh basikal. Sebab tak ada kenderaan, dan situ pun kawasan tengah building tengah dibina. So saya terus kayu basikal. And then dekat simpang tu, saya ternampak perempuan yang sama tengah berdiri sebelah kanan Casey, di jalan raya bertentangan. Tengah cycle situ. Bukankah tadi aku nampak dia dekat belakang aku tadi, dekat depan site? Ini ada sesuatu tak kena, kata beliau. Saya teruskan perjalanan all the way. Dan kemudian Casey, sebelum tu saya nak belok ke sebelah kanan, saya toleh belakang lagi. Macam dijangkakan, wanita yang berdiri dekat jalan bertentangan tu dah hilang dari pandangan. Saya berdesut kayu basikal laju untuk keluar daripada kawasan Buangkok Drive tu, yang mana dalam pembinaan pada waktu itu. Dan terus saya cycle pulang ke rumah. Waktu tu saya pulang lebih awal, kurang daripada 1 jam Casey sampai rumah. Dan tak mampu saya nak teruskan perjalanan, takut kalau saya ni dihantui. Sekian, terima kasih. Itulah pengalaman saya, harap Casey dapat ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Malam Seram bersama dengan saya Casey. Dan terima kasih yang sedang menonton Malam Seram secara live di channel YouTube Malam Seram. Bersama dengan saya, seperti yang anda sedia maklum, saya sekarang ini berada dekat studio saya. Sekejap saya tukar ni. Ni dia studio saya.
Dan inilah saya dekat sini. Saya sebenarnya boleh baca dekat studio ni. Saya ada this thing lah, dipanggil teleprompter ni. Saya boleh baca melalui teleprompter ni. Tapi ramai kata lebih prefer saya untuk baca bila memandang ke tepi tu daripada baca straight ke teleprompter ni. Okey. Jadi kisah-kisah pengalaman yang anda nampak dekat sini, ini sekarang tengah live lah kan, live feed. So selalunya saya akan buka email kalau anda nampak daripada sini, kan. Saya akan buka email. Jadi email tu mana tadi email saya? Yang ini. Ini bila saya buka email, email ni macam ni lah. Jadi saya akan drag email ni ke sini sikit supaya senang untuk saya baca. Dan akan saya baca email tu yang ada dekat depan saya. Baca dah habis, saya akan tutup. Kadang-kadang saya buka email tersalah buka tau. Nanti saya nak kecikkan ni, ada this small cursor kan, to minimize window, saya terclose. Itulah problem. Jadi terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Sekarang ini kita ada Malam Seram di pagi hari. Okey. Saya akan teruskan baca kisah. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 10.22. Jangan takut, sampai pukul 11 lah 11 pagi sebelum saya akhiri rancangan ini untuk anda semua. Yang ini daripada pengiring kita bernama Isma. Betul nama dia, Isma. Assalamualaikum Kasim. Waalaikumsalam. Nama saya Isma. Saya nak berkongsi satu kejadian ni, pengalaman yang saya alami. Saya ni peminat Malam Seram, berasal daripada Sungai Besi. Okey, Sungai Besi dekat mana? Dekat KL Sungai Besi Saya rasa lah berasal dari Sungai Besi. Satu family saya sekarang dah kemaruk mendengar Malam Seram KC. Saya boleh katakan family saya adalah peminat Malam Seram, yang mana mengikuti pengalaman KC kongsi. Pernah saya balik daripada kerja, tiba-tiba bila buka pintu, ibu saya dekat ruang tamu. Dengar YouTube KC kemain kuat Terima kasih pada Isma. Dan kisah Isma nak kongsi ni, ini bukan pengalaman saya, tapi ini pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya. Ibu saya ni tak pernah pun cerita dekat saya benda seram. Selepas mendengar rancangan KC, dia terpanggil lah. Bukan satu KC, dia dah share dengan saya banyak cerita. Saya nak kongsi dengan KC satu dulu. Boleh? Boleh. Kita sambung kisah Malam Seram dari pengirim di Sungai Besi. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kata Isma, pengalaman ibu saya ni, kata ibu saya berlaku ketika dia masih menuntut di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Ya, ada sebuah universiti, ibu saya menuntut di sana dan dia menetap di sebuah asrama. Dan kisah ini adalah kisah tentang asrama. Menurut ibu saya, para pelajar wanita selalunya dinasihatkan supaya kalau mereka badan yang tak bersih, jangan dinasihatkan tapi tidak ada official statement lah. Cuma ini adalah nasihat, jangan belajar dekat bahagian sekolah, belakang sekolah, dekat bahagian belakang asrama. Jadi dia ada bangunan sekolah, bangunan admin, dan dia ada bangunan asrama. Bangunan sekolah tu biasalah bilik sekolah, bilik mengadakan kuliah kan. Kemudian ada bangunan admin, situ adalah pejabat-pejabat. Diikuti dengan bangunan asrama, tempat para pelajar tinggal. Dan bangunan asrama menurut Isma ni, kata ibunya, dia ada banyak bangunan asrama, dibahagikan kepada dua, iaitu asrama untuk pelajar lelaki dan asrama untuk pelajar perempuan. Dan asrama untuk pelajar perempuan adalah asrama yang paling hujung dulu. Mula dia asrama lelaki lah, lelaki, baru bangunan asrama perempuan, dan paling hujung adalah asrama ibu saya. Ibu saya menetap dekat asrama paling hujung dan dinasihatkan para pelajar khususnya perempuan ni, kalau badan tak bersih, jangan belajar duduk melepak dekat asrama blok paling hujung. Bahagian belakang tu memang situ ada tempat dipanggil study corner. Tak digalakkan.
Tapi benda ni bukan secara rasmi, cuma daripada mulut ke mulut. Dan pelajar-pelajar ni semua seolah-olah kata ibu saya tahu tentang nasihat ni, sebabnya ia dah diturunkan daripada zaman senior ke zaman-zaman pelajar-pelajar baru yang akan datang. So semua faham Casey. So kata ibu saya, waktu tu kita semua nak belajar. Oleh kerana blok asrama ibu saya ni jauh kan dengan blok-blok yang lain, jadi bila nak belajar tu terpaksa mereka cari tempat yang paling dekat, iaitu dekat blok belakang. Dalam kumpulan kawan-kawan nak belajar ni, ada seorang pelajar ni yang badan dia tak bersih. Tapi masalahnya dia tak bersih, dia tak beritahu kawan-kawan yang lain. Dia sebab dia nak join ni, dan mungkin itu adalah hari pertama lah badan dia tak bersih kan. So kawan-kawan pun tak tahu, termasuklah ibu saya yang merupakan orang yang telah pun memulakan study dekat bangunan asrama dekat belakang tu lah. Jadi semua turun, semua pelajar turun pergi dekat belakang je, jalan ramai kan, duduk belakang. Dan mulalah duduk berborak-borak sambil tu buat belajar, buat ujian dan sebagainya. Kemudian pelajar yang tak bersih ni pun dekat situ, cuma dia tak cakap, dia diam. Pada dia tak ada apa-apalah, dah banyak kali belajar kat sini pun. Tapi dia banyak kali belajar kat sini ni, badannya masih bersih. Yang ni badan tak bersih ni, dia tetap tak ada orang tahu ni. Tengah belajar, tiba-tiba dengar sesuatu yang menakutkan. Dekat belakang tu tiba-tiba dengar bunyi macam bunyi anjing. Dan memanglah bunyi anjing tu bukan perkara pelik. So pelajar-pelajar pun buat bodoh, sebab belakang tu pun memang hutan. Jadi dia buat bodoh, bukan hutan, belakang tu pun memang semak samun kan. Buat bodoh, tak ada orang lain lah, bunyi anjing, apa ke pelik bunyi anjing. Dan bunyi tu tak henti-henti. Daripada dia gonggong, dia terus menyalak. Waktu malam tiba-tiba dia and then Casey, kita semua, ibu saya semua, kata ibu saya ni dengan kawan-kawan, ternampak pelajar yang badan tak bersih. Waktu tu masih orang tak tahu si pelajar badan tak bersih, jalan. Semua panggil, Timah, nak pergi mana tu? Timah. Si Timah ni jalan all the way, dia jalan sampai dekat pokok. Dia tengok atas, dia mendongak ke atas lama ni. Timah. Tiba-tiba si Timah ni, dia pusing, dia mengilai. Kuat dia mengilai. Pelajar-pelajar yang lain terperanjat bila melihat Timah ni mengilai sambil dia dongak ke atas. Jadi bila dia mengilai tu, dia toleh, tapi kepala dia tak tengok bawah, masih tengok ke atas. Kawan, iaitu ibu saya dengan kawan dia pun datang menghampiri Timah dalam jarak yang dekat. Timah, engkau okey tak? Kenapa dengan kau ni? Timah, kau nak pergi mana ni? Masuk. Timah cakap, aku nak balik, rumah aku dekat atas, kata Timah. Bayangkan saudara, kata rumah dekat atas. Kawan-kawan semua dah takut ni. And then ibu tanya, si Timah ni, dia bersih ke tak badan dia? Badan dia bersih ke tak ni? Ibu saya marah, sebab ibu saya yang mulakan study group ni. Kemudian tak ada orang tahu. Tak tahu. And then salah seorang kawan rapat kata, mungkin badan dia tak bersih kot. Kawan rapat pada Timah ni cakap lah macam tu. Astaghfirullahalazim, kalau betul lah tak bersih, kenapalah tak ada orang cakap dengan dia, jangan turun sini, belajar dekat sini. Kan tadi aku dah cakap, badan tak bersih jangan ikut. Sekarang tengok. Dia mendongak lagi ke atas. And then kau keluar. Timah. Kuat dia ketawa. Akhirnya si Timah ni mendongak ke atas. Dia kata, aku nak balik, rumah aku dekat atas. Kakak, tolong saya. Dia boleh sebut nama kakak dia. Dan Timah menghampiri pokok.
tiba-tiba ibu saya menghampiri Timah, baca ayat kursi sambil pegang kepala Timah. Dia pegang kepala Timah macam ni, dan dia pegang Bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang ni, dia baca. Timah, lepaskan aku, lepas kakak, tolong saya kakak. Sampai Timah pingsan, kedebam jatuh dekat atas tanah tu. Tolong, angkat Timah. Angkat si Timah ni. 4 orang pelajar tolong. 2 dekat kaki, 2 lagi bahagian tangan. Angkat Timah sampai dekat bawah bangunan blok ujung tu. Semua berpisah dan jalan lagi jauh keluar daripada kawasan tu. Ambil air, sapu-sapu sikit dekat muka Timah. Baru Timah sedar. Tanya, Timah, engkau okey tak? Tanya ibu saya. Aku apa terjadi ni Tanya Timah. Timah ni tak tahu apa berlaku ni. Engkau okey ke tidak sekarang ni? Okey. Dan ibu saya tanya, Timah, badan kau bersih tak? Timah diam dalam beberapa saat. Timah, badan kau bersih ke tidak? Bersih. Badan aku bersih. Timah berbohong, Casey. Ibu cakap, kau jangan nak bohong, Timah. Kau mengaku cepat, badan kau bersih ataupun tidak? Timah cakap, badan aku tak bersih. Lah, kenapa lah kau turun study dengan kita? Kan tadi aku dah cakap, badan tak bersih jangan ikut. Tapi aku nak study sama-sama. Malam ni study sekejap je, 2 jam. Lepas tu kita nak balik. Kenapa kau ikut? Nasib baiklah, Casey. Kata ibu saya, tak ada apa-apa yang serius berlaku. Perkara ini ibu saya cakap jangan beritahu kepada pihak sekolah, pihak admin, jangan beritahu apa yang berlaku. Sebab kesian, takut Timah ni akan dikenakan tindakan disiplin kemungkinan. Jadi semua diam. Macam mana punya diam pun tetap jugalah berita tu tersebar. Cuma kita menidakkannya lah. Hanya memberitahu itu adalah cerita rekaan saja, padahal memang benar-benar berlaku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Isma kerana sudi berkongsi pengalaman ibu anda. Cukup menarik ketika zaman di universiti, di salah sebuah asrama di Kuala Lumpur, Malaysia. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah pengalaman Saya kan saya berada dekat saya punya office di luar rumah, studio di luar rumah. Jadi luar office saya ni ada satu lagi unit lah dekat depan ni saya nak berlakon all out ni agak segan sikit lah Mana tahu orang sebelah masuk sini, apa ni dia ketuk pintu. Lagi masalah nanti ada orang pekik-pekik kat dalam. Saya dah all out ni. Terpaksalah saya tadi mengilai pun dia anak je Kalau dekat rumah dah mengilai dah. Dah menjadi dah tinggal nak terbang je. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram Horror Talk Show. Kita ada lagi kurang 20 minit lagi sebelum Malam Seram saya akhiri sebentar nanti. Pada yang sedang menonton, terima kasih banyak. Dan Casey akan ketengahkan satu lagi kisah sebelum saya bacakan kiriman-kiriman super stiker, super chat anda. Masya Allah, terima kasih pada pagi-pagi ini memberikan sumbangan tanda sokongan anda kepada saluran Malam Seram. Terima kasih kepada yang saya nampak nama-nama kat sini. Kita ada Takif Razin, kita ada Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih Umi Suhot. Terima kasih kepada nama yang ni tak tahulah Gregorian ke apa ni. Terima kasih lipat-lipat YouTube Nur Atia, Asri Kamis. Apa khabar Asri Kamis? Dah lama tak dengar berita Marial, Wolf Guy, Hazmi, Faiz. Terima kasih banyak atas masa yang lain-lainnya. Nanti akan, kalau sempat saya akan sebut-sebutkanlah nama anda Okey, yang ini seterus saya nak ketengahkan ni. Pengalaman ini datang daripada kejap. Okey, ini daripada pengirim kita bernama
Mana tadi? Okey, ini dia. Tajuk dia berkawan dengan bunian. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa kabar Casey, para penonton Malam Seram? Saya, Casey boleh panggil saya Mima Begum. Suka sangat mendengar Malam Seram. Rancangan yang menjadi pilihan saya sebelum saya tidur. Letak handphone tepi katil, dengar sampailah tertidur. Kisah saya, kata Mima Begum. Pengalaman saya seperti yang ada pada tajuk cerita berkawan dengan bunian tu berlaku pada saya, Casey. Sebelum tu izinkan saya berkongsi latar belakang keluarga saya dulu. Casey perlu tahu. Jadi Casey faham konteks cerita saya ni tentang berkawan dengan bunian. Saya adalah sebuah keluarga India Muslim. Dan ibu ayah saya memang kuat. Ya, kuat amalan ibadah dia. Kalau solat berjemaah dalam rumah, mengaji memang tak pernah tinggal. Dan saya sebagai anak dididik sedemikian rupa untuk ikut jejak ibu dan ayah saya. Abang saya pun sama, kakak saya pun sama. Dan Casey, benda ni benda yang biasa sebenarnya dalam keluarga. Dan kita ni dari kecil dah disuruh hafal macam-macam doa. Doa masuk tandas, keluar tandas. Doa makan jangan cakap lah. Doa makan, habis makan. Doa naik kenderaan, turun kenderaan. Doa tengok cermin. Doa nak mandi. Doa macam-macam doa kita dah disuruh hafal, Casey. Dan misi ibu saya ni dengan ayah saya adalah untuk jadikan anak-anaknya, kita satu keluarga tak buta Al-Quran, kita boleh baca, Casey. Adalah untuk hafal Al-Quran. Jadi saya ni dalam proses menghafal Al-Quran, saya dihantar pergi ke kelas untuk baca dan cara nak menghafal. Waktu tu usia saya baru saja, kata Mima Begum, 14 tahun. Dan saya memang nak tunjukkan ibu dengan ayah saya yang saya boleh jadi anak mereka yang pertama yang boleh hafal Al-Quran. So saya kadang-kadang selepas sekolah, saya akan singgahlah dekat mana-mana, duduk kejap, buka Al-Quran tu baca. Kalau orang sebelah baca buku, orang sebelah mungkin main handphone, saya keluarkan Al-Quran untuk baca. Jadi itu konteks keluarga saya. Pegangan Islam kita ni memang sungguh-sungguh kuat. Bukan nak cakap kita ni alim dan bagus, tapi Casey faham sekarang ini. Jadi saya akan baca Quran ketika saya keluar. Dengan kawan-kawan pun, kalau tengah tunggu makan, saya akan buka sekejap, baca, tutup balik, simpan. Hanya untuk familiar dan hafal, Casey. Sebab lagi lama kita, lebih banyak kita buat, lebih senang kita hafal. Dia macam lagu lah. Lagu tu kalau sekali keluar dekat radio, Casey tak hafal. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali pun keluar tak hafal. Tapi kalau dah sampai lagu tu dikeluarkan dekat radio 50 kali, 100 kali, Casey akan hafal lagu tu. Begitulah Al-Quran. Dia makan masa, tapi kita kena cuba. So satu waktu tu, saya ingat lagi, saya ni pergi tepi pantai dengan kawan-kawan. Tengah duduk piknik, ada sedang bermain, bergurau, tengah main game. Saya duduk tepi, dah habis pun dah penat. Saya pun buka lah Al-Quran saya baca, kata Mima. Kawan saya semua faham, tahu sangat dan kenal dengan saya. Nanti saya baca, tiba-tiba Casey, kawan saya dekat yang tengah main tu, dia tengah bergurau-gurau, agak bising lah. Jadi saya pun bangun, saya jalan sikit dan saya duduk agak jauh daripada tempat kawan-kawan saya.
And then tengah baca ni, datang seorang wanita Casey, yang agak berusia sikit lah. Datang, dia beri salam, Assalamualaikum. Kemudian saya pun jawab salam dia. Dia pun duduk dekat tepi saya. Perempuan yang datang ni Casey, yang pertama saya notice tentang dia, punyalah wangi. Bau wangi dia membuat saya rasa tenang Casey. Sejujurnya, wangi sangat-sangat. Tak pernah saya bau minyak wangi macam ni. Yang pertama. Yang kedua, cara dia cakap dengan saya lemah lembut sangat. Yang ketiga, bila saya tengok wajah dia berseri Casey. Macam dia tak pakai makeup, tapi tengok muka dia macam kenapa muka dia macam tenang Jadi saya tengok, dia tanya saya buat apa. Saya pun kata tengah baca Quran. Alhamdulillah, bagus, kata dia. And then saya baca-baca, dia pun duduk sebelah saya, ikut saya baca Casey. Saya baca, dia ikut sama-sama baca. Ada kawan lah. Saya rasa gembira tau Casey. Sebabnya saya ada kawan yang nak hafal ataupun yang hafal Quran ni. Tengah baca, kemudian saya pun baca dengan dia. And then tangan dia hulur tangan dia, dia tutup Quran tu, dia tutup. And then saya berhenti. Bila saya berhenti, dia masih sambung baca. Sekarang saya ikut dia baca Casey. Saya ni tak hafal sangat surah-surah ni, tapi bila dia baca, saya boleh ikut. Saya ikut baca. And then tiba-tiba kawan saya, Mima. Bila saya sedar, kenapa dah gelap Gelap Casey. Saya tengok kawan saya dekat tepi. Sini. Kawan semua datang. Mima, kau pergi mana? Tanya kawan saya dekat saya. Aku duduk sinilah, baca Quran. Mima, dah malam Mima. Dari tadi kita cari engkau. Dah 4 jam dah. 4 jam? Kau pergi mana? Aku duduk sini. Takkanlah kita tak nampak. Kawan saya cakap mereka nak pulang, mereka cari saya. Mereka rasa takut. Sebab kalau saya hilang, macam mana mereka nak beritahu ibu dan ayah saya? Rupa-rupanya dah 4 jam Casey saya duduk dekat situ baca Quran dengan seorang kawan. Kemudian saya cakap, aku duduk sini baca Quran dengan kawan. Dah tak ada dah perempuan tu. Saya masih ingat lagi Casey, ketika tengah baca dia datang. Dan bila cerita ni saya ceritakan pada orang-orang tertentu, dia katakan itu kemungkinan orang Bunian yang nak berkawan dengan saya. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ya, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Dan saya akan bacakan lagi 1 atau 2 kisah sebentar nanti akan saya kongsi dengan anda. Yang penting jangan anda terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih semua atas sumbangan super chat, super sticker untuk Malam Seram. Casey terima pada malam ini, pada pagi ini. Antaranya Ishas, terima kasih Ishas atas sumbangan Malam Seram anda. Kita juga ada Jardin Jumat, Jardin Jumat. Katanya morning Casey, morning kepada Jardin Jumat. Geng Momok baru nak telap dari kepenatan bertugas, tiba notification, segar mata. Kejap lagi selamat beradu. Siti Aminah, selamat pagi Malam Seram. Terima kasih Siti Aminah sedap nama itu ibu Susuan kalau tak silap saya nama Ibu Susuan. Nuraini, super stiker anda, terima kasih. Abang Rock, terima kasih Abang Rock. Zack Diato Ibu, terima kasih sumbangan anda. Kainish, super stiker Kainish. Oh yes, Kainish. Awak ada tanya saya email, saya lupa nak jawab lah. Kainish, tentang sambal Malam Seram yang ada di Juchat. Buat sementara ini kerana tempat tu nak lalui satu
perubahan. Jadi tuan punya kedai kata direhatkan dulu penjualan di sana lah. Tapi online masih ada kalau nak beli. Sambal Malam Seram online masih lagi ada. Terima kasih Kainish. Ida S, terima kasih sumbangan super stiker anda Ida S. N Azila, terima kasih N Azila. Nur Azlita Talib, terima kasih sumbangan super stiker. Wan Muhammad Hamdan, Masya Allah, sumbangan besar daripada anda, brother. Assalamualaikum, waalaikumsalam kepada semua yang saya hormati dan selamat pagi juga pada semua. Sedikit sumbangan dari saya untuk buat apa yang patut. $10 buat sarapannya bos di pagi seram ni. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat. Terima kasih insyaAllah. Ya, terima kasih atas sumbangan untuk Malam Seram. Seterusnya ada lagi tak ni? Yang ini Black Rose, belanja KC nasi lemak dengan teh tarik panas. Satu sarapan, satu teh tarik. Terima kasih lah. Ya. Semoga ditambah rezeki anda. Sri Kamis, terima kasih sumbangan Sri Kamis sekali lagi. Abang Rock, terima kasih sumbangan Abang Rock untuk Malam Seram. Ya. Kalau tadi juga Siti Aminah, sumbangan besar daripada anda. Terima kasih Siti Aminah, sumbangan untuk Malam Seram dengan 3 thumbs up. Terima kasih. Juga kita ada Abang Rock dan juga RR Artistry. Ya, terima kasih Artistry atas sumbangan untuk Malam Seram. Okey, KC akan berkongsi kisah selanjutnya pada semua yang sedang menonton. Sekali lagi KC ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan. Yang ini Orang Kaya Bakar sekali yang baru masuk ni, terima kasih Orang Kaya Bakar atas sumbangan untuk untuk sumbangan untuk Malam Seram. Katanya sini KC, Siti Aminah tu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana membetulkan saya. Okey, terima kasih. Ya, Siti Aminah. Saya ingat lagi lagu Siti Aminah nama ibunya Khalimatus Sa'diyah. Itu yang ibu susuan baru saya ingat. Dengar lagu baru ingat. Nampak? Kadang-kadang lagu nasyid ni bagus tau. Saya dulu hafal nama 25 nama Rasul, ya. Nama-nama Nabi kan, daripada lagu Raihan. Siapa ingat lagu 25 Rasul Raihan tu? Jadi Raihan ni dia pahala dia ongoing sebab lagu dia lah saya hafal nama lagu nama 25 Rasul kan. Ada lagi lah bacaan-bacaan yang saya dengar lagu Raihan dulu masa saya sekolah tu, jadi hafalan ya. Terima kasih atas pembetulan tadi. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih pada semua. Saya nak berkongsi kisah selanjutnya. Ini datang daripada pengirim kita bernama mana tadi kejap Okey, Hafiz nama dia, betul? Hafiz. Okey, Hafiz. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah. Ini berlaku ketika bulan Ramadan tahun 2014. Dengan tajuk dia Hantu Ramadan. Tajuk engkau dahsyat Hantu Ramadan. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kisah daripada Hafiz. Pengalaman dia pendek aja. Katanya KC, kejadian seram ini berlaku pada bulan Ramadan. Percaya ataupun tidak, bulan Ramadan KC, saya mengalami gangguan seram ini. Waktu tu saya dengan isteri kami menyambut Ramadan kami yang pertama dekat rumah baru lagi. Tahun 2014. So, isteri saya ni malam tu dia tidur lewat lah. Sebab bulan Ramadan isteri saya siap meniaga dari rumah, home base. Ada orang tempah makanan dan isteri saya ni dia buat makanan tempahan ni special sikit. Bukan saja tempahan makanan yang dia ambil untuk iftar, malah untuk orang sahur dia akan buat tempahan makanan ni. So waktu tu dah pukul lazimnya pukul 3 pagi dia akan habis siapkan tempahan makanan. Dan kemudian pukul 3 pagi tu adik dia akan datang lah. Sebabnya adiknya tinggal blok tak jauh lah, iaitu rumah ibunya yang terletak sebelah saja blok. Jadi adik dia akan datang ambil makanan tu,
naik ke dalam motosikal dia akan hantar ke rumah-rumah untuk sahur. So pukul 2 lebih pagi, isteri saya tengah siapkan makanan yang ditempah. Saya pula dalam bilik tengah tidur. Tolonglah isteri, alamak. Mungkin dia bekerja husnuzon Jadi tengah tidur, and then saya ni nampak isteri saya baring tepi saya. Tengah baring, tengah tidur. Jadi saya buka mata pukul 2 ni, dalam hati saya ni, tak masak ke hari ni? Hari ni tak berniaga ke? Siang tidur baru pukul 2 ni, nak dekat pukul 2 ni, baru tengah tidur ni. And then saya tengok isteri saya tengah tidur, badan dia miring, padang ke arah bertentangan lah. Jadi saya nampak belakang dia. Saya cakap, Yang tak masak hari ni, kata tadi malam ni ada order, kata saya dekat isteri saya. Isteri masih baring ni. And then suddenly dekat dapur saya dengar isteri saya isteri saya batuk ke si. And then bila saya pandang dekat pintu, saya daripada baring duduk. Sayang, ya bang. Isteri menyaut dekat dapur. Saya tengok balik tepi katil, tak ada orang lah. Siapa yang baring tepi saya ke si? Dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Itulah kisah ringkas daripada Hafiz untuk rancangan Malam Seram. Tapi sebelum tu dia ada beritahu, katanya, Casey, nama saya Hafiz dan nama isteri dia, ini saya rasa pinang dibelah dua. Agak-agak siapa nama isteri dia? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Pinang dibelah dua. Nama dia Hafiz, ya. Nama isteri dia Hafisah, S-A-H. H-A-F-I-S-A-H. Hafisah dan Hafiz. Kira pinang dibelah dua. Baguslah nama akan-akan. Dulu ingat tak zaman-zaman sekolah kan? Zaman sekolah saya lah, saya tak tahu zaman sekolah anda macam mana. Dia ada apa tahu? Dulu kan zaman sekolah ada couple-couple kan. Dia ni couple dengan dia ni lah. Dan kawan saya dia suka buat gini. Nanti tak tahu kenapa semua orang pergi kat dia. Nanti si kawan saya dengan kawan saya ni yang couple, cuba nama aku. Dia akan spell nama penuh dia dengan spell nama penuh girlfriend. Kemudian dia pangkah. Okey, jodoh kau kuat dengan dia. Tak tahu apa dia buat. Tapi orang macam, jodoh aku, okey. Pangkah. Kau punya jodoh tak kuat. Semua tipu lah ni semua. Bila yang kena jodoh yang tak kuat kan, semua tipu lah ni. Apa jodoh tak kuat? Aku dengan dia dah lama sih. Kan ada. Habis anak kita ada berapa anak kita kalau kita kahwin? Sampai gitu sekali tau. Dia nanti dia ambil nama. Okey, ni nak kena pakai nama mak pula. Okey, ambil nama mak. Dia pakai. Anak kau ada 3 anak. 3 anak. 3 anak. Siapa yang pernah mungkin terjebak dalam cancel nama alfabet tu untuk tengok jangan itu semua telik syirik Tapi dulu budak-budak tak ada, kita tak ada niat syirik pun cuma setakat suka-suka kan. Dulu tahulah dia macam pangkah. Jadi kat sini dekat sini siapa ni? Nama Abdul Halim. Saya nak cari Halimah. Amboi. Okey bolehlah Halim dan Halimah. InsyaAllah semoga jumpa Halimah yang soleh. Solehah insyaAllah. Kalau nama Rizal, nak cari pasangan perempuan, nama dia Rizal apa? Rizalma. Okey. Ada yang kat sini, ada kisah masa sekolah dulu kan. Dulu memang waktu dulu cancel nama, konon jodoh dia panjang lah tak panjang, macam-macam. Okey, last story, cerita yang terakhir sebelum KC akhiri Malam Seram. Dan kalau sudah bersedia, jom kita sambung dalam kisah Malam Seram di pagi hari. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
So sebelum tu kalau anda mungkin sekarang ini sedang single nak cari pasangan isteri kan, jangan cakap saya nak cari pasangan suami, jangan cakap. Kalau nama anda macam tadilah Halim, saya sedang mencari Halimah hidup saya. Jadikan satu trend. Orang tak tahu apa yang dia cakap rupanya tengah cari jodoh, jodoh yang kira kuat lah sebab nama sama kan. Kalau nama anda mungkin Ali, saya sedang mencari Alisha hidup saya. Okey, yang ini kisah selanjutnya yang terakhir ni datang daripada Jai. Jai, okey. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Wak Jai. Saya ni banyak pengalaman seram. Kalau cakap tentang kisah seram ni, memanglah kalau duduk dengan saya, Casey boleh dengar daripada pagi sampai ke malam. Kalau Casey sudi, bolehlah saya datang jumpa dengan Casey. Dekat mana pun tak kisah. Saya nak duduk bersembang dengan Casey, boleh rekod pengalaman-pengalaman saya. Boy. Ini kisah daripada Wak Jai. Dan tajuk yang Wak Jai gunakan adalah Gangguan Pontianak. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kata Wak Jai, gangguan Pontianak berlaku di sebuah rumah anak saudara saya yang pernah beritahu ibunya. Dan ibunya memberitahu saya datang ke rumah dia untuk berikan bantuan gangguan yang berlaku. Casey, waktu saya datang ni keadaan rumah tu dah dalam keadaan gangguan dia dah darurat. Kerana untuk pengetahuan semua, ini Wak Jai cakap, saya cuma sampaikan benar ataupun tidak anda rujuk pada yang arif, yang pakar Kata Wak Jai, untuk pengetahuan semua, makhluk halus ni kalau dia dah mula tunjukkan diri dia, anda dah mula nampak kelibat dia, tengah jalan dalam rumah, tengah duduk dekat ruang tamu, itu dah darurat. Cepat-cepatlah dapat bantuan. Yang tak darurat, dalam rumah terdengar bunyi kerusi tarik, terdengar bunyi paip buka tapi tak ada paip buka, dan itu masih lagi dalam keadaan makhluk tu masih cuba nak ganggu anda, tapi anda boleh lawan balik. Lawan balik macam mana? Bacalah dalam rumah, mengaji. Lama-lama dia panas, dia keluar. Tapi bila dia dah mulakan tunjuk diri dia, awak mengaji, dia lawan balik. Dia lawan balik. Tidur tarik selimut. Pernah kena saudara saya ni, Casey. Tengah tidur atas katil dia sempit. Suami isteri tidur, katanya dia cerita kat saya, suami sebelah kanan katil paling ujung, isteri sebelah kiri paling ujung, tengah-tengah kosong. Setiap malam kalau mereka bangun, mereka akan rasa, kenapa tidur dekat tepi Adalah tu tidur kat tengah. Tidur kat tengah. Jadi ini kalau dah darurat ni, dia akan ganggu Casey secara fizikal. Bangun tangan bengkak lebam-lebam, sini bekal lebam, itu nak kena dapatkan rawatan segera. Kalau tidak, dia masuk dalam badan, dia duduk menghuni, dah lagi satu hal nak keluarkan dia. Jadi ini berlaku pada saudara saya lah, anak saudara saya yang berkongsi tentang dalam rumah tu ada gangguan. Saya datang dan saya tanya dia, dan dia pun mula cerita. Bila dia cerita tu, daripada mula sampailah sekarang ni, dah masuk berapa bulan dah perkara ni berlaku, dan dah darurat. Sebab dia kata dia pernah tidur waktu malam, dia buka mata, dia nampak ada perempuan rambut panjang tengah duduk atas dada dia. Tak boleh bangun, nak cakap pun tak boleh, mulut dia macam terkunci. Jadi saya pun tanya dia lah, tidur ni ada baca surah tak, baca doa? Dia boleh jawab. Anak saudara saya kata, Wak Jai, boleh jawab Casey, panjang sangat lah Wak Jai. Dia boleh cakap panjang sangat sebabnya ibunya suruh baca ayat kursi 3 kali. Kemudian ibu dia suruh baca surah 3 kul. Kemudian suruh baca Al-Fatihah 3 kali. Jadi katanya panjang sangat nak baca.
Dan saya cakap, betul lah ajaran ibu kamu tu. Kalau kamu tak nak kena ganggu, baca ni. Sebab kamu dalam keadaan darurat nak kena buat ni. Tak buat lagi teruk. Dia boleh cakap panjang sangat. Marah saya kisi dekat dia. Malam ni tidur baca, kata saya dekat dia. Tapi tetap dia tak buat. Malam-malam tak boleh bernafas. Dan waktu tu dia dah tak beritahu saya lagi, sebab dia tahu saya akan marah kan. Dia cakap dengan ibu dia. Ibu dia yang beritahu saya. Ibu dia telefon kata, Jai tolonglah, ni tak boleh tidur ni. Dia dah kena ganggu ni. Sampaikan ibu dia dah kena serpihan gangguan yang anak dia alami. Iaitu benda tu dah tidur dekat katil kan, yang suami isteri tidur tempat seberasingan tu. Casey sekarang dia dah main kasar. Dia main tarik selimut, dia main buka TV, keluar TV menyala Dan alhamdulillah saya datang untuk tolong keluarga ni. Tapi bukan datang satu hari buat magic terus hilang. Tak boleh ke si. Saya sebagai seorang yang membantu ni boleh kasih solusi. Maknanya, kalau tak nak gemuk, kurangkan makan, bersenam. Itu nasihat saya sebagai seorang pakar, kata Wak Jai. Tapi kalau kamu tak nak badan gemuk, tapi kamu tetap makan, saya nasihat suruh exercise, tak nak exercise, apa yang boleh saya buat? Jadi Wak Jai cakap, saya datang rumah dia. Saya kata saya boleh bantu baca doa-doa dia semua, saya boleh. Tapi selepas saya balik, awak kena sambung. Tak boleh diam, anak tidur kena baca. Dan akhirnya dia buat. Itu pun saya selalu kena telefon tanya. Berkali-kali benda ni dilakukan, sampailah rumah tu dilihat bebas dari gangguan. Dalam rumah dia Casey, masuk je saya dah tahu dah bahang. Ini ada yang mengundi ni, tapi saya tak nampak. Saya cuma boleh rasa je. Dia tak akan ganggu Casey orang-orang luar dulu. Dia akan ganggu dalam rumah dulu. Jadi ingat, kalau rumah tu ada gangguan, dah dengar bunyi orang buka paip, tutup paip, tapi pergi dapur tak ada pun orang buka paip. Dengar orang tarik kerusi, tengok kerusi tu masih dekat situ, maknanya itu tanda-tanda awal. Dan bila dah ada tanda-tanda awal macam ni, buka mengaji. Baca selepas mengaji tu, bila nak mengaji tu baca kuat sikit. Dan waktu solat jemaah tu baca kuat sikit. Waktu-waktu seperti maghrib, isyak, subuh, baca kuat. Biar satu rumah dengar. Dan jangan solat hanya dekat satu sudut dekat rumah. Ada orang ni dia solat dalam bilik je. Solatlah dekat bilik sebelah, dekat ruang tamu, solat. Tukar-tukar tempat. Ya? Saya macam Wak Jai pula. Dengar Okey, jumpa lagi ya. Selamat malam seram. Bye. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kisah daripada Wak Jai. Terima kasih Wak Jai atas peringatan yang baik. Terima kasih. Yang penting sekali pada anda semua yang yang ini daripada pengirim-pengirim kita berkongsi pengalaman dan mesej yang masuk. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Mohon maaf semalam saya betul dah set alarm dah. Saya tidur pukul 9 kalau tak silap saya. Pukul 9 dah masuk tidur. Anak-anak pun dah ditidurkan dengan isteri. Saya lazimnya kalau malam tu tak tidur dengan anak-anak lah, sebab takut bunyi alarm kuat kan, anak-anak terbangun. Saya tidur kat bilik sebelah. Jadi letak alarm, dia bunyi tapi tak bangun lah. Dah kena duduk kan. Apa nak buat. Tapi alhamdulillah masih lagi mampu saya buat Malam Seram sekarang ni. Jadi terima kasih pada yang sedang menonton, dan terima kasih atas sumbangan-sumbangan super chat, super stiker anda yang baru masuk ni. Antaranya kita ada sumbangan daripada siapa lagi? Siti Aminah. Terima kasih Siti Aminah atas sumbangan anda Siti Aminah. Yang ini Black Rose. Okey, kata beliau last kopek. Terbatuk Tadi nasi lemak lunch mi soto untuk Casey. Kemain.
Terima kasih Black Rose atas sumbangan nasi lemak dan teh tarik panas tadi. Yang ini mi soto pula. Terima kasih lah banyak. Jumpa anda malam ini malam ini dalam satu lagi episod Malam Seram, insya-Allah semoga saya boleh sedar daripada tidur saya. Saya mesti tidur lah. Kalau tak boleh lah. Nanti saya baca email ke laut ke laut Cina Selatan. Okay, saya undurkan diri dan sekali lagi pada yang baru masuk, saya berada bukan di rumah tapi saya berada di studio saya, Peace. Inilah studio saya yang saya belum lagi siap sepenuhnya. InsyaAllah nantilah dah siap semua, saya boleh buat studio tour saya. Buat masa ni, inilah bahagian paling penting. This is called the brain. The brain of the whole studio. Bila nak buat live, nak buat talk show, nanti dekat sinilah semua yang kita akan jalankan lah Jadi selamat malam dan jumpa lagi. Selamat malam pula, selamat pagi dan jumpa lagi di lain episod dalam Malam Seram. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.